Salam sejahtera. Okey, hari ni kita tengok tajuk yang keenam, iaitu bentuk geometri tiga dimensi. Okey, jadi bentuk geometri tiga dimensi ini dia akan ada 5 bentuk yang kita akan belajar. Iaitu yang pertama prisma, yang kedua piramid, yang ketiga silinder, yang keempat kon, yang kelima sfera. Okey, seperti yang tertera di kertas ni. Jadi kita akan tengok kepada bentuk-bentuk 5 bentuk ini. Okey, jadi 5 bentuk ini kita tengok. Ini yang pertama ni adalah prisma. Okey, di mana bentuk prisma dia, nanti kita akan tengok ciri-ciri dia dulu. Ciri-cirinya kemudian kita tengok bentuk yang seterusnya. Okey, ini adalah bentuk piramid. Pasti semua orang tahu piramid. Paling senang kita boleh tengok contoh piramid yang ada di bentuk piramid yang ada di Mesir. Okey, seterusnya kita akan tengok ini bentuk silinder. Okey, bentuk silinder ni contohnya macam tin Melo ataupun bekas minuman yang di mana bahagian atasnya sama besar dengan bahagian yang bawah. Okey, maksudnya bulatan atas dengan bulatan bawah ni sama besar. Contohnya macam cikgu cakap tadi, contohnya tin Milo. Tin Milo dia ada satu bahagian atas, satu bahagian bawah, iaitu bulatan yang sama besar. Okey, dan ini kon. Okey, paling mudah kon bila kita tengok bila kita buat aktiviti PJK, ataupun yang paling mudah bila kita makan aiskrim yang kon tu, itu adalah bentuk kon. Okey, dan yang terakhir ini adalah bentuk sfera. Okey, ini adalah sfera. Okey, jadi sfera ni bentuk muka bumi kita. Okey, jadi kita akan tengok pada ciri-ciri bagi kelima-lima bentuk geometri ini. Okey, bagi bentuk geometri yang pertama iaitu prisma. Okey, ini prisma. Jadi bila prisma dia akan punya dua tapak yang sama, iaitu ataupun dipanggil kongruen. Okey, kongruen ni maksudnya dia sama saiz dan sama bentuk. Okey, jadi dia punya tapak yang inilah. Bila kita cakap dua, okey, ini yang cikgu lorekkan ini, ini belakang dia. Okey, jadi kalau bahagian ini yang di tepi ni dia tidak dikira sebagai tapak sebab dia ada 1, 2, 3. Okey, dia macam satu lipatan kertas contohnya. Okey, contoh prisma ni. Okey, contoh ni lipatan kertas yang 3 tu. Okey, sekejap Okey, bila kita lipat 3, okey, kita akan nampak ni. Okey, ini anggapkan bahagian yang tiada apa-apa ni adalah dia punya tapak. Tengok ada 1, 2 yang sama. Ini ada 1, 2, 3. Okey, ada 1, 2 dan 3. Okey, ini dia punya tapak 1, 2. Okey, ini adalah bentuk prisma yang tadi. Okey, lepas tu dia mempunyai permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Okey, ini bentuk segi empat permukaan yang lain. Segi empat tepat 1, 2 dan 3 tadi. Okey, boleh cuba buat sendiri. Ambil satu kertas A4, buat 3 lipatan macam ini. 1, 2, 3. Okey, dan seterusnya dia mempunyai kerata rentas yang seragam. Kerata rentas yang seragam maksudnya ini tapak ni, kerata rentas dia kalau di sini segi 3, sini pun masih lagi segi 3. Okey, ini yang dimasukkan kerata rentas. Di sini pun segi 3 juga. Sepanjang dari sini pun kerata rentasnya segi 3, kerata rentasnya segi 3. Maksudnya tapak. Okey, jadi kita bagi yang seterusnya iaitu bentuk piramid. Okey, bentuk piramid ni paling tidak pun semua orang pernah tengok, sama ada dalam TV ataupun dalam cerita yang movie yang melibatkan
di Mesir ke apa ke yang ada bentuk piramid. Paling senang tengok cerita The Mummy. Okey. Jadi bentuk piramid ni dia mempunyai satu tapak, iaitu mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Memang bentuk poligon lah tapak dia ni. Contohnya tapak yang ini adalah segi empat tepat, segi empat. Okey, ini tapak dia. Okey, ini adalah tapaknya dan diikuti dengan satu permukaan muka lain berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Okey, jadi ini kita nampak di tepi ni 1, 2, 3, 4. Okey, ada segitiga 1, 2, 3, 4. Okey, untuk mudah nak faham, nanti kita akan tengok bagaimana bila kita buat bentangan. Okey, jadi piramid ada satu bahagian tapak di bawah ni, tapak dia bentuk segi empat, diikuti dengan segitiga, satu segitiga yang di belakang, dua segitiga yang di depan, tiga segitiga yang di tepi sebelah kiri ni. Okey, ada 1, 2, 3, 4 segitiga. Okey, seterusnya kita pergi pada bentuk silinder. Okey, untuk tengok bentuk silinder, kita ambil contoh. Okey, yang ini bekas dia. Tengok, satu bulatan di atas, satu bulatan di bawah. Okey, ini bentuk silinder. Okey, jadi apa-apa bentuk lain yang di mana bahagian atas dan bahagian bawah iaitu bulatan, sama, yang atas sama besar dengan yang di bawah. Okey, ciri-cirinya dua tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Okey, ini bentuk ini kongruen. Bila kongruen tu maksud dia sama bentuk dan sama saiz. Okey, bentuk dia bulat atas dan bawah, saiznya pun sama. Okey, dia tidak boleh yang di atas besar, yang di atas kecil, yang di bawah besar, ataupun sebaliknya. Okey, dia mesti sama besar. Okey, lepas itu dia mempunyai satu permukaan sisi yang melengkung. Okey, ini bahagian tepi, bahagian inilah. Okey, contohnya, okey, kita buat dengan sekeping kertas di mana kita buat satu silinder. Okey, tengok bulatan di atas, bulatan di bawah. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan satu permukaan yang melengkung? Okey, ini permukaan yang melengkung. Kalau kita buka bentangan, dia segi empat tepat, segi empat. Jadi ini adalah yang dimaksudkan dengan yang melengkung. Okey, bahagian tepi ini. Okey, jadi permukaan yang melengkung tadi, dia akan mencantumkan dua tapak. Okey, contohnya kita ambil bekas mentega tadi. Jadi ini bahagian yang melengkung. Okey, sekejap. Okey, jadi yang ini bahagian yang melengkung. Jadi bila dia melengkung, dia menghubungkan bahagian bulatan atas dengan bahagian bulatan bawah. Okey, seterusnya kita tengok yang berkenaan dengan ciri-ciri bagi kon. Okey, bagi kon pula, dia mempunyai satu tapak rata berbentuk bulatan. Okey, yang ini dia punya tapak, iaitu bulatan. Okey, dia sama macam silinder. Silinder tak dia tiada tapak sebab di atas dengan di bawah adalah kongruen. Bagi kon, dia mempunyai tapak yang berbentuk bulatan. Okey, berbeza dengan silinder, kon ni dia ada satu puncak. Okey, ini bahagian puncak dia. Okey, ini puncak dia. Jadi dia juga mempunyai satu permukaan yang melengkung yang menyambung tapak dengan puncak. Okey, jadi permukaan yang melengkung ni, yang inilah yang bahagian tepi ni. Kalau kita buat bentangan, nanti kita akan tengoklah yang apa yang dimaksudkan dengan satu permukaan yang melengkung tadi. Okey, sebab tiada contoh kon di sini. Okey, tak apa, kita teruskan dengan sfera. Okey, sfera ni paling mudah bumi lah. Bumi ni adalah sfera bentuknya. Okey, jadi
bagi sfera, semua titik pada permukaan mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Okey, jadi bagi sfera dia akan ada pusat. Okey, contohnya di sini macam bumi ada pusat, iaitu teras bumi. Okey, jadi contohnya, dan sfera juga mempunyai satu permukaan yang melengkung. Okey, ini melengkung. Okey, ini satu permukaan yang melengkung. Okey, kita akan teruskan dengan tengok bentangan dia. Okey, jadi kena pasti 5 bentuk bagi geometri, bentuk geometri ini, iaitu prisma, piramid, kon, silinder dan sfera. Okey, cikgu ulang balik. Prisma dia ada 2 tapak yang kongruen dan dia ada permukaan sama rata, bentuk segi empat, dan dia mempunyai kerata rentas yang seragam. Okey, contohnya ini segitiga, segitiga, di setiap ini segitiga. Okey, seterusnya piramid, satu segi, satu tapak diikuti dengan gabungan segitiga. Tengok ada satu, kiri, kanan, kiri, depan dan belakang. Okay, bagi silinder ada 2 bulatan yang kongruen, iaitu sama saiz dan sama bentuk, iaitu bulatan. Okey, dan bagi kon ada satu tapak bulatan dan satu puncak, dan akhir sekali ada sfera. Okey, sfera ada satu pusat sfera dan ada satu permukaan yang melengkung. Okey, sekarang kita akan tengok pada bentangan. Okey, bentangan maksudnya bentangan ni kita buka benda tu. Okey, kita buka bentuk itu. Contohnya kita ambil bentuk yang paling mudah dahulu, iaitu prisma. Okey, jadi prisma, kita guna prisma, bentuk yang ini. Kalau kita tengok ada segitiga 1, 2, diikuti dengan segi 4, 1, 2 dan 3. Okey, jadi kita lukis dahulu yang segi 4. Okey, abaikan lukisan ni sebab kalau sebolehnya guna pembaris. Okey, jadi kalau kita guna pembaris, harap-harap terang lah. Okey, contohnya ini tanpa ukuran. Okey, ini adalah bentangan bagi prisma tadi. Okey, okey. Jadi lebih kurang beginilah bentangan dia. Abaikan ukuran ini, sepatutnya dia ada ukuran. Ini nak bagi tahu bentangan saja. Okey, jadi lebih kurang beginilah bentuk dia. Okey, lebih kurang beginilah bentuk bentangan bagi prisma. Okey, di mana kita perhatikan tadi ada 1, 2 segitiga ni yang kita cakap tadi sebagai tapak, diikuti dengan permukaan rata, yang bentuk segi empat. Okey, ada 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Okey, kita pergi bentuk yang seterusnya, iaitu piramid. Okey, kita tengok piramid. Jadi piramid kita tengok tadi dia ada satu segi empat dia punya tapak. Okey, ni tulis dulu prisma. Okey, bagi piramid pula. Okey, ini dia punya tapak.
Okey, jadi ini bahagian tepi dia yang segitiga. Ini pun abaikan juga ukuran. Okey. Inilah dia punya bentangan. Di mana bila kita naikkan ini ke atas, dia akan sampai ke puncak ini. Okey, di mana 1 2 3 4 bila kita bawa ke atas dia akan bercantum. Okey, membentuk piramid. Okey, kita tengok ada tapak segi 4 diikuti dengan segitiga kanan, depan, kiri dan belakang. Belakang, kanan, depan dan kiri. Okey. Jadi kita tengok bentangan yang seterusnya, iaitu bagi silinder. Okey. Jadi ini adalah piramid. Seterusnya kita tengok bagi silinder. Okey, jadi bagi silinder dia akan ada dua bulatan. Maafkan cikgu, ini ada dua bulatan. Okey, jadi kita lukis dahulu permukaan yang melengkung tadi. Okey. Jadi permukaan melengkung tadi bila kita buka dia akan jadi bentuk segi empat. Okey. Okey, ini permukaan yang melengkung macam kita buat dengan kertas tadi. Bila kita gulungkan kertas tu, dia akan jadi bentuk silinder. Okey, contohnya tadi ada cikgu tunjuk tadi. Okey, ini bentuk kertas tadi. Sekejap Okey, ini yang kertas tadi. Ini kertas A4. Jadi bila kita gulung, okey, nampak ni bentuk silinder. Okey, bentuk silinder. Bila kita buka, dia akan jadi bentuk segi empat, permukaan yang melengkung tadi. Okey. Okey, jadi tinggal lagi bahagian bulatan. Okey, bahagian bulatan mesti ada satu di atas, satu di bawah. Kedudukan dia tak kisah di mana-mana. Kalau nak buat di sini boleh, satu di atas, satu di bawah. Nak buat betul-betul sama kedudukan, satu di kanan, satu di kiri pun boleh, tiada masalah. Okey, contohnya cikgu buat di sini. Okey, bulatan. Dan satu lagi, okey, di sini. Okey, ini adalah silinder. Okey, itu adalah bentangan bagi silinder. Dan seterusnya kita tengok bentangan bagi kon. Okey, jadi bagi kon, kita nampak ini dia punya tapak bentuk bulatan. Okey. Okey, kita boleh lukis. Jadi bagi kon, boleh juga lukis begini. Okey. Ini yang permukaan melengkung dan ada satu bulatan. Okey. Ini yang dimasukkan dengan ciri yang tadi diberitahu, ada satu permukaan yang melengkung. Okey, kalau dalam buku teks pada muka surat 103, okey, dia lukis bentangan dia macam ini. Okey. Ini yang berdasarkan buku teks. Okey. Okey. Dua-dua diterima bagi bentangan kon. Okey. Sebab di sini
puncak dia. Okey. Jadi kita tengok balik bentangan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. Okey, jadi kita sambung sikit lagi berkenaan dengan bentangan juga, di mana kita tengok pada permukaan, sebab nanti kita akan tengok luas permukaan bentuk 3 dimensi. Kita tengok terus sebab ada sudah bentangan. Jadi kita tengok contohnya prisma. Okey, jadi kalau prisma yang ini, kalau kita tengok dia ada dua segitiga, lepas tu dia ada 3 segi 4. Okey, 2 segitiga dan 3 segi 4. Okey, ataupun dalam kes ini segi 4 tepat. Okey, kita tengok yang piramid. Okey, bagi piramid dia ada 1 segi 4. Okey, harap jelas tu. Okey, dan dia ada lagi tambah dengan 1, 2, 3, 4 segi 3. Okey, 1 segi 4. Dalam kes ini contohnya segi 4 sama, diikuti dengan 4 segi 3. Seterusnya bagi silinder, kalau kita tengok dia ada 2 bulatan tambah dengan 1 segi 4. Okey, dalam kes ini segi 4 tepat. Okey, 2 bulatan tambah dengan 1 segi 4. Dan bagi kon, okey, tulis di sini. Bagi kon ada 1 bulatan ditambah dengan 1, Allah, ada dakwah pula, 1 permukaan melengkung. Abaikan tulisan. Okey, jadi ada 1 bulatan. Ini bulatan, ataupun yang dalam buku teks ini bulatan, dan 1 permukaan yang melengkung. Okey. Okey, dan ada tambahan 2 lagi. Okey, tambahan 2 lagi ni adalah kubus dan kuboid. Okey, kubus ni senang, semua orang tahu kubus, iaitu paling mudah bentuknya adalah dadu, ataupun yang main Rubik tu, yang itulah yang senang nak tahu bentuk kubus. Ataupun kalau kuboid, kita boleh tengok contohnya kotak kasut, ataupun kotak makanan, yang mana kita boleh kenal pasti kalau kuboid ni dia akan ada segi 4 tepat. Kalau kubus semuanya melibatkan segi 4 sama. Okey, sebab kubus kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dadu, ada 6 permukaan, semuanya bentuk segi 4 sama. Okey, bagi kuboid bilangan permukaannya sama juga, iaitu 6, cuma dia ada segi 4 tepat. Okey, bagi kubus bentangannya dia akan ada 6 segi 4 sama. Jadi kita lukis saja. Contohnya okey,
abaikan ukuran ni. Okey, 1 2 3 4. Okey, lepas tu dia akan ada tak kisahlah di atas ni pun boleh. 1. Okey, 2. Pastikan 1 di atas, 1 di bawah. Okey. Yang atas dengan bawah tu tak kisah di mana-mana. Okey. Jadi ini bentangan bagi kubus. Okey, nampak ni tidak ni ada 1 2 3 4 5 6. Okey, dan seterusnya bagi kuboid. Okey, dia ada, kalau kita tengok kuboid ni ada 1 2, iaitu segi 4 sama, dan ada 1 depan, belakang, atas, bawah, segi 4 tepat. Okey, dia ada. Okey, yang ini balik kepada kubus dahulu. Dia ada 6 segi 4 sama. Okey, pergi pada kuboid, di mana tadi ada 4 segi 4 tepat, 2 segi 4 sama. Okey, jadi contohnya 1 2 3 4. Okey, ini 4 segi 4 tepat, dan ini segi 4. Sekejap. Okey, baik. Pembetulan yang kubus tadi nanti kita betulkan. Okey, sepatutnya dia tidak boleh begini tadi. Perlu pembetulkan. Okey, maafkan cikgu, ada sedikit pembetulan. Okey, sepatutnya yang tepi ni berada betul-betul, dia mesti sama. Okey, dia mesti sama. Dia sama kedudukan dia. Kalau letak di sini mesti ada 1 di atas, 1 di bawah. Kalau di sini pun boleh 1 di atas, 1 di bawah. Okey. Begitu juga dengan ini tadi. Okey, mesti sama kedudukan dia. Okey, sebab bila kita buka bentangan. Okey. Okey, ini segi 4 tepat, segi 4 sama, ada 2. Diikuti dengan 1 2 3 4, segi 4 tepat. Okey. 2 segi 4 sama tambah dengan 4 segi 4 tepat. Okey, itu sahaja dahulu. Sekian, terima kasih.